Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Daud dari Jom Channel FB Live. Rentasan berita hari ini. Pemimpin UMNO melatah mendengar ledakan DOJ. Pandangan PAS mengenai pendedahan DOJ cuma suam-suam kuku. Saksi kes perniagaan haram di Melaka hilang, kata SPRM. FGV perlu amalan terbaik dan tadbir urus korporat yang baik, Syahir Samad. Pemimpin UMNO melatah mendengar ledakan DOJ. Pendedahan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat ibarat ledakan bom yang membuat pemimpin UMNO terkejut dan melatah. Pengarah Komunikasi Strategik Barisan Nasional BN, Abdul Rahman Dahlan tertanya-tanya siapakah si tukang komplain itu. Beliau dengan pantas menggesa Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ menamakan siapa pengadu dalam saman sivilnya terhadap dana 1MDB. DOJ perlu mendedahkan identiti mereka segera supaya rakyat Malaysia segera menyedari betapa sejauh mana peranan pengadu dalam agenda parti pembangkang untuk menjatuhkan Perdana Menteri dan kerajaan yang dipilih secara demokrasi Malaysia, kata Rahman dalam satu kenyataan. Minggu lalu, DOJ bertindak memfailkan permohonan merampas aset yang didakwa diperolehi menerusi dana yang dilencongkan daripada 1MDB. Antaranya hadiah lukisan Oscar yang dimenangi Marlon Brando dan beberapa barangan kenang-kenangan kepada pelakon Leonardo DiCaprio, kapal layar dan barang kemas. Dokumen DOJ Amerika setebal 251 halaman itu memuatkan tuduhan bahawa sebanyak 27 barang kemas telah dihadiahkan kepada isteri Malaysia Official 1 MO1 berjumlah USD 1.3 juta, RM 5.5 juta daripada Low Tech Joe yang kini hilang daripada peta dunia. Saman terkini DOJ ini sejak 3 tahun lepas menjadikan jumlah yang didakwa disalahgunakan daripada 1MDB sebanyak US $4.5 bilion bersamaan 19.24 bilion. Tetapi Rahman yang juga Menteri di Jabatan Perdana Menteri berkata saman DOJ itu jelas dicetuskan individu yang mempunyai agenda politik kejam terhadap Perdana Menteri Najib Razak dan pentadbirannya. Kenyataan menteri ini amat kelakar kerana kita sedia maklum bahawa hanya yang memegang kuasa boleh bersifat kejam, bukan rakyat yang ditindas dengan GST dan kos sara hidup yang melambung. 1MDB bukan pihak dalam tuntutan Mahkamah Sivil DOJ. Malah aset didakwa DOJ diperoleh secara salah dan yang ingin dirampas sebenarnya dibeli oleh entiti yang tidak dimiliki atau dikawal 1MDB secara sah, kata menteri itu dipetik Malaysia Insights. Kenyataan Rahman ini secara tidak langsung menyokong siasatan DOJ yang mendapati dana yang dilencongkan daripada 1MDB ke Aba BVI dipindahkan ke Red Granite Capital dan dibawa ke Amerika Syarikat untuk Red Granite Pictures, tidak mewakili pelaburan yang sah 1MDB. Menteri Dalam Negeri Datuk Hishamuddin Hussein pula mencabar DOJ Amerika Syarikat supaya memfailkan dakwaan terhadap mereka yang telah disebut melencongkan dana 1MDB supaya boleh mempertahankan diri. Adakah Hishamuddin mahu mengelirukan rakyat? Apakah yang dilakukan oleh DOJ itu bukan dakwaan? Charge so that whoever has been charged can actually face whoever is accusing them. For all you know, I mean, one could be anyone, could be Jogani. But until we know for a fact that it is charged officially, how are we going to know who MO1 is? Then it becomes speculation. So when you speculate, I'm saying that the DOJ is not being very responsible. Coming up with statements all the time without any credible action being taken, it raises speculation whether it is MO1 is who. And MO2 might be Farah, could be Rosni. We don't know.
But people will want to spin it according to the way they want to spin it for whatever reason. And sometimes it is done because of political considerations. And that is very irresponsible of the Department of Justice of the United States. DiCaprio memulangkan hadiah Oscar dan hadiah lain daripada Riza Aziz kepada DOJ adalah kerana tidak mahu terpalit dengan dakwaan. DOJ juga merampas 55% pegangan Jolo ke atas Hotel Park Lane di Manhattan, New York kerana pembeliannya dikaitkan dengan dana yang diselewengkan daripada 1MDB. Pemfailan Khamis lalu juga bertujuan merampas aset dua filem Red Grenade yang didakwa dibiayai oleh wang daripada dana 1MDB. Filem tersebut diterbitkan tahun 2014, Dumb and Dumber 2 dibintangi Jim Carrey dan tahun 2015, Home Daddy dibintangi Will Ferrell dan beberapa barangan berharga lain. Realitinya, peguam negara suka membersihkan nama Malaysia dengan menghantar peguam untuk mencela prosiding saman pelucutan sivil atau civil forfeiture oleh DOJ Amerika Syarikat. Ini kerana Menteri-Menteri UMNO berkata 1MDB bukan pihak dalam tuntutan Mahkamah Sivil DOJ. Kalau mereka mencela atau membuat tuntutan, maka segala dakwaan DOJ bahawa wujud satu konspirasi penyelewengan dana 1MDB oleh MO1 dan rakan kolaboratornya adalah benar. Cadangan pembangkang untuk mengadakan sidang tergempar Parlimen bagi membincangkan saman sivil terbaru dikemukakan DOJ Amerika Syarikat juga ditolak oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said. Selagi ada ruang yang dikuasai mereka, Menteri-Menteri UMNO Barisan Nasional akan bersembunyi di dalamnya. Oleh kerana itu, hanya ada satu cara untuk merungkai kebenaran isu 1MDB ini, iaitu menggantikan UMNO Barisan Nasional dengan Pakatan Harapan yang bersedia untuk mendapatkan semula aset-aset yang diselewengkan daripada 1MDB. Dengan cara itu, Malaysia akan dibawa kembali ke landasan yang sebenarnya bagi mencapai matlamat negara maju dan rakyat berpendapatan tinggi. Pandangan PAS mengenai pendedahan DOJ cuma suam-suam kuku. Menulis dalam Facebooknya, Timbalan Presiden PAS berkata maruah pimpinan negara terutamanya Barisan Nasional dan pihak berkuasa Malaysia yang menyiasat isu 1MDB ditampar oleh Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat DOJ di hadapan seluruh dunia. Persoalan lebih utama ialah apakah pihak berkuasa Malaysia sebegitu lemah dan tidak menyaingi DOJ soalnya. Itulah bahasa paling keras yang digunakan oleh pemimpin terhadap pemimpin kleptokrat Malaysia. Segala hujah yang Ustaz Tuan Ibrahim bentangkan dalam Facebooknya telah disebut oleh pemimpin Pakatan Harapan kecuali perkataan tapa. Walau bagaimanapun, Jom Channel mengucapkan tahniah kepada Tuan Ibrahim kerana akhirnya mengecam juga rakan barunya walaupun hanya suam-suam kuku panasnya. Sebenarnya, pihak berkuasa Malaysia tidak perlu bersaing dengan DOJ Amerika Syarikat. Mereka hanya perlu memberi kerjasama. Rakyat Malaysia pun sudah sedar tentang kewujudan sebuah blog yang membocorkan penyiasatan Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia bernama SPRM Insider. Isi kandungan blog ini tidak pernah dinafikan oleh pihak yang didakwanya. Maka Tuan Ibrahim sebagai pemimpin sebuah parti Islam harus membuat pendirian yang lebih tegas. Bukan hanya Tuan Ibrahim yang harus tegas menentang UMNO Barisan Nasional, tetapi termasuk juga Mursyidul Am, Presiden PAS, Ketua Dewan Ulama dan Ketua Pemuda. Ustaz Tuan Ibrahim juga bertanya, mengapa DOJ dapat menyiasat dan membongkar pengaliran tunai 1MDB dengan begitu teliti, manakala siasatan 1MDB di dalam negara pula tidak menampakkan apa-apa hasil. Sebenarnya Ustaz Tuan Ibrahim sendiri sudah tahu jawapannya. Namun kini ketika seluruh tenaga Pakatan Harapan sedang mengacukan senapang ke arah sasaran iaitu pemimpin UMNO Barisan Nasional berkaitan skandal 1MDB, Ketua Penerangan PAS Nasruddin Hassan sibuk menembak Lim Guan Eng dan DAP di Pulau Pinang yang dituduhnya mahu menjadikan Pulau Pinang negeri Kristian. Perbuatan itu seolah-olah mahu mengalihkan pandangan rakyat daripada isu sebenar yang sedang menjerut leher rakyat dan ekonomi negara kita. Dalam budaya politik matang PAS, pemimpin mereka lebih selesa menikmati jamuan dan berucap bersama pemimpin UMNO. Akibat budi UMNO kerana RUU 355 yang ditangguhkan itu dikenang sampai mati akan menggembirikan PAS dalam pertarungannya menentang UMNO Barisan Nasional.
Maka tidak hairan jika setakat itu sahaja yang boleh dizahirkan oleh PAS sebagai tanda penentangan mereka terhadap kleptokrat di Malaysia. Saksi kes perniagaan haram di Melaka hilang, kata SPRM. Berita saksi hilang bukanlah sesuatu yang memeranjatkan, apatah lagi apabila mereka adalah saksi yang diperlukan untuk kes melibatkan sekumpulan gangster dengan polis yang didakwa rasuah. Kali ini kejadian berlaku di Malaysia dan diakui sendiri oleh Ketua Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Dato' Zulkifli Ahmad, seperti yang dilapor oleh Free Malaysia Today pada Sabtu 17 Jun lalu. Difahamkan penyiasatan kes terbesar memberi perlindungan kepada perniagaan haram di Melaka yang melibatkan polis dan kumpulan gangster mungkin terbantut selepas pendedahan kehilangan beberapa saksi utamanya. Zulkifli Ahmad tidak tahu di mana semua saksi tersebut berada. Siasatan masih berjalan tetapi terdapat beberapa saksi tidak dapat dikesan kerana mereka sudah melarikan diri dan tidak lagi berada dalam negara, katanya. Zulkifli mengesyaki semua saksi mungkin bersembunyi selepas SPRM beralih arah kepada individu yang dipercayai terlibat dalam sindiket yang memberi perlindungan kepada rumah urut dan pusat perjudian haram di Melaka. Bulan lepas, Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia menangkap seorang pegawai polis berpangkat DSP iaitu Ketua Polis Daerah Melaka Tengah dan Jasin kerana didakwa terbabit dalam memberi perlindungan kegiatan haram. Beliau merupakan individu yang ke-12 ditahan bagi membantu siasatan kes berkenaan. Perkembangan ini disahkan oleh Timbalan Ketua Pesuruhanjaya Operasi SPRM Dato' Azam Baki. Beberapa pegawai kanan dari daerah dan negeri ibu pejabat polis turut ditahan dalam operasi itu. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia juga merampas sejumlah besar wang tunai dalam beberapa akaun bank milik suspek. Seorang gangster bernama Gopi juga turut ditahan dalam operasi berkenaan. Sarawak Report mendakwa Gopi mempunyai hubungan telefon langsung dengan Ketua Polis Negara Khalid Abu Bakar. Kalau kita nak layan Sarawak Report ni sampai bila pun dia tak tahu ya. Saya dah sebut bahawa Sarawak Report ni dia sengaja membohongkan saya dan organisasi saya. Kita dah tahu dah bahawa kes tu sedang disiasat oleh SPRM. Dialah SPRM siasat. Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh sesiapa juga, termasuk Gopi dan juga mana-mana pegawai saya, tindakan akan diambil. Jadi tak payahlah Sarawak Report nak tambah semangkuk pula. Biarlah SPRM jalankan siasatan dan kita tunggu laporan mereka. Jika ada kesalahan-kesalahan, kita belum tentu lagi ada kesalahan atau tidak. Jadi kita tunggu dulu hasil siasatan daripada SPRM. Kemungkinan memang sudah semestinya lah ada lawan yang membekalkan mereka dengan maklumat-maklumat itu. So, kita akan tengok. Tapi saya tak mahu nak komen lanjut. Ngalut je dulu. Macam besok saya cakap, besok dia cakap lagi. Besok dia keluar dia macam lagi. Some people have called for you to reveal the nature of conversation you had with Gopi. Saya tidak akan layan. Itu sudah. I don't have to answer to Sarawak Report. Why should I answer to Sarawak Report or to some human? Who are they for me to answer to them? As I've said, the case is being investigated by SPRM. Let them investigate. Jadi janganlah kita ni kata bawa mengikut dengan apa juga yang dikeluarkan oleh Sarawak Report itu. Kita tahu kan dia keluarkan macam-macam berita yang berbentuk fitnah. Dulu dia keluarkan gambar yang Muhammad Perdana Menteri kita kononnya melihat showcase orang kemas. Padahal sebenarnya benda itu adalah satu model pembangunan. Ya, tapi dia orang dia doktor dia fotograf seolah-olah Perdana Menteri dan isterinya sedang melihat barang-barang kemas dan sebagainya. Jadi dia ada niat tak baik. Dia ada agenda tertentu yang kita tak perlu layan lah.
Maknanya apa yang orang nak urus sebenarnya GoPay ni dengan pegawai-pegawai tinggi PRM? Dia SPRM siasat. Kalau ada, dia SPRM siasat. Kalau nak tanya pun biarlah SPRM tanya. Apa yang dia sebut, apa yang dia cakap antara saya dengan Gopi ke, antara pegawai. Biarlah SPRM yang siasat. Yang dia nak sibuk. Khalid mengakui mengenali Gopi dan suspek juga pernah ke rumahnya mengulas hubungan Gopi dan Khalid. Zulkifli berkata SPRM akan menjalankan siasatan sendiri dan tidak menolak kemungkinan Ketua Polis Negara itu akan disoal. Berikutan operasi SPRM di Melaka, Khalid mengarahkan rombakan besar-besaran di Ibu Pejabat Polis Kontijen Melaka. Pegawai polis yang ditangkap dan kemudian dibebaskan dengan jaminan serta-merta dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Persekutuan di Bukit Aman manakala pegawai baru dihantar untuk menggantikan mereka di Melaka. Tindakan kali ini amat aneh kerana membiarkan pegawai yang telah ditahan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia kerana terlibat dengan dakwaan rasuah yang besar ini meneruskan tugas di Kuala Lumpur. Mengapa Khalid tidak boleh mencontohi FGV yang menggantung Ketua Pegawai Eksekutifnya Datuk Zakaria Arsyad kerana mahu mengadakan siasatan dalaman? Jarak antara Kuala Lumpur dan Melaka hanyalah 122 km. Tidak perlu menjadi genius untuk membuat kesimpulan bahawa saksi-saksi tersebut lari atau menyembunyikan diri kerana ketakutan. Harapan rakyat jangan mereka sengaja disembunyikan. FGV perlu amalan terbaik dan tadbir urus korporat yang baik, Syahir Samad. Baru-baru ini, The New Straits Times memetik Tan Sri Syahir Abdul Samad sebagai berkata jika FGV patuh kepada amalan terbaik dan tadbir urus korporat tahap tinggi, syarikat itu akan menjadi lebih baik. Beliau yang juga pengerusi Federal Land Development Authority (FLDA) berkata FGV mesti setara dengan pesaingnya dalam industri perdagangan. Maknanya FGV perlu menerima pakai amalan terbaik best practices, tadbir urus korporat yang baik, good corporate governance dan kepimpinan yang baik. Hanya dengan cara itu FLDA sebagai pemegang taruh utama FGV yang terbesar akan berpuas hati dan gembira, katanya. Beliau juga berkata pelaburan yang tidak perlu yang dilakukan oleh FGV telah menghalangnya daripada mencapai janjinya untuk menjana pendapatan yang lestari. Isu pelaburan yang tidak perlu ini juga telah disebut oleh Datuk Zakaria Arsyad kepada media setelah diarah untuk meletakkan jawatan oleh pengerusi FGV Tan Sri Isa Samad. Zakaria Arsyad yang dilantik bagi mengetuai FGV pada 1 April 2016 digantung jawatannya setelah enggan meletakkan jawatan atas dakwaan salah laku yang berkaitan dengan pembayaran kepada sebuah syarikat Afghan. Dalam kenyataannya kepada media, Zakaria berkata beliau cuba menghalang pelaburan ratusan juta yang dibuat oleh lembaga pengarah syarikat tersebut yang disifatkannya sebagai tidak masuk akal. Antara pelaburan itu katanya adalah rancangan bernilai 100 juta pound sterling, kira-kira RM551 juta untuk pengembangan FLDA Cambridge Nanosystems Ltd, sebuah syarikat nanokarbon yang kerugian RM117 juta dalam tempoh 3 hingga 4 tahun lepas. Pelaburan lain, kata Zakaria, adalah rancangan untuk menghabiskan RM300 juta bagi membeli 30% pegangan dalam sebuah kilang krema yang dimiliki oleh sebuah syarikat yang menjalankan perniagaan bukan teras. Terdapat contoh-contoh lain rundingan langsung, kontrak langsung. Saya telah diberi kepercayaan untuk menguruskan syarikat, tetapi apabila saya mahu menguatkuasakan dengan tegas, maka ini apa yang berlaku, katanya kepada The Star. Zakaria kemudiannya telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia. Akibatnya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia bertindak merampas beberapa buah dokumen dari pejabat FGV untuk disiasat. Dokumen itu dipercayai berkait dengan urusan yang didakwa oleh Zakaria sebagai tidak masuk akal. Patutlah pengurusan di FGV menjadi caca marba. Rupanya FGV tiada amalan terbaik best practices, tadbir urus korporat yang baik, good corporate governance dan kepimpinan yang baik. Walaupun ia sebuah GLC yang dibanggakan, antara ciri utama dalam tadbir urus korporat yang baik ialah disiplin, ketulusan, kebebasan, accountability, tanggungjawab, keadilan dan tanggungjawab sosial. Ini bermakna sebuah syarikat GLC memerlukan pemimpin yang amanah dan berwibawa sebagai penerajunya.
Kenyataan Syahir Samad seolah-olah mengakui bahawa FGV telah diserahkan kepada individu yang tidak cekap, tidak amanah dan bukan ahlinya atau tidak memiliki kepakaran untuk mengurusnya. Sambil itu, Syahir mengulas mengenai cadangan yang bakal dikemukakan oleh CEO pemandu Associates, Datuk Seri Idris Jala berhubung FGV. Beliau berharap cadangan-cadangan ini akan mengemukakan penyelesaian tepat demi menambah baik keseluruhan operasi FGV. Walau bagaimanapun, jika saranan solusi dari pemandu itu hanya ibarat memakai kosmetik saja, lebih baik pecat syarikat itu daripada mengendali apa-apa penilaian prestasi agensi kerajaan dan GLC. Sekian rentasan berita hari ini, saya Nabilah Daud dari Jom Channel AB Live. Terima kasih, Assalamualaikum dan salam sejahtera.